Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti saya pada malam ini. So pada malam ini saya akan bercakap dalam Coffee Talk ini berkaitan dengan 5 cara yang terbaik untuk menguruskan kemurungan. Okay? Saya live daripada Zoom dan juga saya pasang hari ini advance sikit, so kita ada di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pada tuan-tuan dan puan yang mengikuti saya pada malam ini. Okay. Saya mendengar suara saya, okay? So kalau dengar suara ni saya kena betulkan dulu lah sikit, right? Okay, baik. So pada malam ni saya live daripada Zoom dan juga saya live juga daripada Facebook Akademi Latihan dan Perundingan PK. So pada tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih, okay, sama ada nak melihat di sana ataupun di Zoom. Okay, kalau Zoom nanti yang di Instagram boleh pergi ke page kami di Akademi Latihan dan Perundingan PK. So nanti dekat sana ada link untuk pergi Zoom. Okay, sebab dekat Zoom kita boleh lihat slide. Kalau dekat Instagram ni tak dapat untuk lihat slide yang saya berikan di paparan. Okay, so kita ada masa lebih kurang 30 minit setiap malam, yang mana setiap malam ni kita akan berkongsi, sharing. Okay, kalau nak bertanya soalan pada tuan-tuan dan perempuan yang di Facebook, saya cuba nanti untuk kita menjawab soalan tuan-tuan dan perempuan, tapi sebab skrin saya pakai keseluruhan, jadi saya tak nampak paparan di Facebook. So saya akan nanti kecilkan bila masa saya dah habis nanti, baru saya akan baca komen tuan-tuan dan perempuan. Okay, so kalau yang di Zoom saya akan dapat lihat. Alright, so selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan semua. So malam ni kita akan bincang 5 cara terbaik untuk mengatasi kemurungan. Hari sebelum ni saya ada bercakap berkaitan dengan kemurungan. Okay, so tuan-tuan dan perempuan pun mungkin telah tahu, telah mengetahui berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan kemurungan. Cuma malam ni saya mungkin ada yang baru, so saya repat sikit saja. Okay. Kemurungan ni adalah episod-episod kita mengalami yang namanya kesedihan. Okay. Kesedihan, bila kita sedih, dia akan memberi kita impact bukan setakat pemikiran, bukan setakat perasaan, tapi juga tingkah laku kita. So tingkah laku kita juga akan berubah. Okay. Kemurungan ini dia berlaku episod kesedihan yang panjang. So pengumpulan yang panjang sehingga kita sedih melebihi 2 minggu ataupun lebih, dia boleh datang yang namanya kemurungan. So kemurungan kalau tak dirawat di awal, dia akan juga menyebabkan kita akan mendapat disorder kemurungan. So kemurungan ni belum kita sebut dia sebagai disorder, dia masih lagi awal. Kemurungan ni semua kita pernah merasai, tetapi berapa banyak level dia, berapa banyak kita punya tahapan dia, itu kita kena lihatlah kembali kepada diri kita. Okay? So kita pernah mengalami yang namanya episod-episod kesedihan. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang tak pernah merasa sedih. Tak adalah orang sepositif macam mana pun yang dia tidak pernah melalui kesukaran-kesukaran dalam kehidupan. Okay, kesukaran ni boleh mencetuskan yang namanya episod-episod kesedihan dan mungkin membawa kepada yang namanya kemurungan. So kita sedih berpanjangan. So bila kita bercakap tentang sedih berpanjangan, sedih yang berpanjangan ni bukan bermakna orang yang kemurungan ni dia sedih, menangis, kalau orang utara kata teriak, okey, menangis, keluar air mata, sikit-sikit keluar air mata, itu nama dia ratu air mata. Okay? Bukan semestinya menangis sebegitu, tetapi dia ada satu perasaan di dalam yang dia merasai sedih. Kita pernah kan, kadang-kadang kita entahlah kenapa, contoh macam tuan-tuan dan perempuan yang ada anak, tiba-tiba kita tengok anak kita rasa sedihnya di dalam hati kita ni. Okay? Dia ada satu perasaan, okay? Ataupun kita tiba-tiba bawa kereta, kita rasa sedih tu, ataupun kita melalui kerja, tiba-tiba kita rasa macam sedih tu datang. Okay? So sedih dalam kemurungan ni sebegitulah.
cuma sedih dia berpanjangan. Kalau macam kita mungkin kita yang belum lagi kena kemurungan, mungkin kita boleh uruskan di awal. So episod-episod kesedihan kita ni kita atur dia dengan 1 jam mungkin kita sedih ataupun 2-3 hari. Lepas tu kita akan ada orang datang jumpa kita jumpa orang ataupun kita adalah yang kita distract dengan kesedihan ni, pergi main bowling ke, exercise ke, tengok wayang ke, apalah yang boleh distract rasa kesedihan itu. So kita dihilang sekejap. Bila dia hilang, maknanya dia okey. So dia punya hormon tu akan adalah hormon kegembiraan untuk mengatasi yang namanya kesedihan. Okey? Alright, so malam ni kita akan sentuh 5 cara. Dia ada banyak cara, cuma malam ni sebab kita masa yang ada ni saja, so saya akan berikan 5 cara. So cara yang pertama yang diakui oleh banyaklah terapis, okey, banyaklah perawat-perawat yang mengendalikan kes-kes kemurungan ni adalah yang pertama adalah langkah yang paling asas adalah semak amalan kerohanian kita. Bab amalan kerohanian ni bukan bermakna orang yang kemurungan ni mereka tak ada iman. Selalu kan orang sebut orang murung ni tak ada iman, tak kuat jati diri, tak kuat agama. Bukan. Okay? Mereka mungkin kuat agama, mereka mungkin kuat mengamalkan amalan-amalan agama, tapi kemurungan ni datang untuk dia. Okay. Apa yang terjadi adalah dia kena melihat either kita ni melakukan amalan-amalan keagamaan ataupun amalan-amalan kerohanian dalam keadaan kita sedar. Okay? Banyak kita lakukan dalam keadaan kita tak sedar. Kita melakukan amalan tu menjadi amalan harian. Contoh, kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ya, tapi kita baca Al-Quran tu ialah amalan harian. Bila dia amalan harian, kita ni bila benda yang harian selalu kita buat, biasanya kita jadi tak sedar. Maknanya kita lalui itu sebagai ritual ataupun perkara yang kita mesti lakukan setiap hari. So bila dia tidak ada kesedaran di sini, dia tak sedar, so benda tu tak masuk ke dalam hati yang terdalam. Dia hanya untuk memenuhi yang namanya amalan-amalan harian. That's why kita kena semak balik amalan-amalan kerohanian kita. Sebab saya pergi mengendalikan beberapa kes, mereka ni ada yang kalau dari segi amalan agama, kalahlah kan amalan, maknanya dari segi amalan agama ni maknanya mereka ni penuh. Tahfiz ada, tahfiz 30 Al-Quran, sentiasa berzikir, tapi dia masih ada. Okay? Sebab cabaran hidup ni kan beza-beza, cabaran hidup ni pelbagai, dan bila kita sebut amalan agama ni, dia bukanlah sekadar kemurungan ni datang daripada faktor luaran, ada juga faktor dalaman yang berkaitan dengan hormon. So hormon ni juga akan memberi impak kepada berlakunya kemurungan. So that's why kadang-kadang kita kena flashback dan memahami kembali semula keamalan dan kesedaran agama. Kita amalkan dan kita sedar yang kita sedang melakukan amalan-amalan keagamaan ataupun amalan-amalan kerohanian. Itu semua akan membantu kita untuk menjadikan kita ni kukuh. Kalau kita lihat negara-negara ataupun bangsa-bangsa yang tidak menjadikan agama ini sebagai suatu pegangan, kita lihat dia berlaku sikit je kemurungan, bunuh diri. Dia akan cepat untuk menamatkan riwayat mereka. Tetapi berbeza dengan orang yang negara-negara ataupun mereka yang mengamalkan amalan keagamaan ataupun amalan-amalan kerohanian, biasanya amalan-amalan ini akan membantu dia untuk dia protect diri dia, untuk membantu menurunkan kadar kemurungan. Okay, that's why kita kena semak balik amalan kerohanian kita ni. Either kita buat adalah semata-mata untuk memenuhi ritual ataupun kita buat dalam keadaan kita sedar, kita faham dan kita memahami untuk merawat diri kita sendiri. Okay, itu yang pertama. Okay, kalau nanti boleh tanya soalan either dekat Zoom, saya dekat Zoom ni ada beberapa orang tapi tak ada lagi soalan.
Nanti mungkin dekat Facebook mungkin ada, nanti saya akan tengok. Okay. Alright, so yang kedua adalah semak semula fail lama anda. Okay. Normal, common kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada ahli keluarga ataupun telah mengalami kemurungan ataupun telah mendapat rawatan psikiatris ataupun psikologis, dia akan melihat kembali riwayat kehidupan. Okay. Kita akan tanya. Okay. Kalau di IG ada Badrul Hafiz tanya, bagi salam, waalaikumsalam. So saya jawab lah kan. Okay. Melihat kembali fail lama kita. Pentingnya melihat kembali fail lama kita kerana kemurungan bukan jadi sehari ini. Andai katalah kita ni telah alami kemurungan. Okay? So, tak tahulah berapa banyak kita punya level. Either kita ni masih kemurungan biasa yang boleh diurus ataupun kita dah sampai psikosomatik. Yang ini kita lihat kembali, sama-sama kita tengok balik semula kita punya fail lama kita. Dalam kehidupan kita ni, apa sahaja yang berlaku kepada diri kita, apa yang kita pendam, apa yang kita simpan, apa yang kita kompres dia sehingga dia mengumpul sebanyak-banyaknya sehingga kita hari ini dah tak mampu untuk mengawal kesedihan ini sehingga tercetusnya menjadi kita sentiasa murung, apalagilah yang dapat disorder kemurungan ini. Okay? So biasanya kita kena lihat balik dalam fail lama kita. Kalau yang ikut bengkel, biasanya kami akan buat latihan ni untuk tengok balik, step back ke belakang, revisiting semula ke belakang sehingga kita mencari semua maklumat-maklumat di fail lama supaya kita boleh buat intervensi. Okay? Ada banyak intervensi yang kita boleh lakukan untuk memulihkan fail lama kita supaya kita hari ini tidak terjebak dengan fail lama ni. So kalau fail lama adalah baik-baik, tapi ada fail lama dalam kehidupan kita, ada bahagiannya adalah bahagian-bahagian yang mempengaruhi kita hari ini, bahagian-bahagian hitam yang mempengaruhi kita hari ini sehingga kita hari ini tidak boleh move on. Okay? Alright, itu yang kedua. Saya tengok ada komen, nanti saya check ya. Alright, yang ketiga, ini saya jumpa satu jurnal. Okay? Dan banyak kajian sebenarnya yang dilakukan. Saya pun baru sebenarnya mengeksplor benda-benda ni. Okay? So yang ketiga adalah semak diet. Kita ingat diet ni, dia tidak mempengaruhi kita kepada kemurungan. Kita ingat kalau kemurungan ni, murung ni adalah berkaitan dengan emosi. Yes, emosi, mood, perasaan. Okay? Tapi juga dia berkait dengan apa yang kita makan. Sebab tu kadang-kadang kita terfikir, kenapa Al-Quran suruh kita makan yang halal lagi baik? Halal satu dan baik satu. So kita tengok, semak diet pemakanan kita kerana makanan-makanan yang kita makan ada yang menyumbang kepada tercetusnya ataupun meningkatnya kadar kemurungan. Okay. Lihat kembali tuan-tuan dan perempuan yang suka minum bergula ataupun amalan-amalan makanan yang banyak gula. Okay. Kalau tuan-tuan dan perempuan telah dalam keadaan sedih ataupun telah pun rasa diri itu macam adalah simptom-simptom kesedihan, simptom-simptom kemurungan ni, saya cadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk berhenti mengambil gula. Okay? So gula, either gula dalam minuman ataupun gula dalam makanan. So kita ambil gula yang berbentuk gula original. Macam makan buah-buahan, so dekat dalam buah-buahan ada gula, tapi gula bukan gula yang kadar dia tinggi. So ada satu kajian, tuan-tuan boleh tengok jurnal ya, yang dikeluarkan oleh satu universiti, saya lupa nama universiti itu, tahun 2002. Pengkaji ini melihat kadar kemurungan penduduk dengan kadar pengambilan gula. Bila dia melihat kadar pengambilan gula, so orang yang ambil gula tinggi juga cenderung untuk mendapat kemurungan ataupun meningkatkan kadar kemurungan mereka. So pastikan dalam diet kita, hopefully hari ini kita usahakan untuk kita kurangkan gula sikit-sikit tak apa, tapi sampai di akhirnya kita kalau boleh gula tu bukanlah menjadi suatu keperluan dalam kehidupan kita. Okay, banyakkan minum air kosong. Okay, so sehari banyak pun kajian telah menyatakan minumlah air kosong yang banyak, kurangkan air minuman bergula. Lagilah kalau tuan-tuan dan perempuan yang menjadikan amalan 3 in 1 ni sebagai
amalan harian. So amalan 3-in-1 ni adalah satu amalan penggunaan gula yang sintetik. Gula-gula yang manisnya tu berlebihan. Okay, minum air bergas, minum air yang bikarbonat ni, so semua ni banyak gula ataupun minuman-minuman yang bukan dirawat, yang diawet. Sekarang kan banyak minuman-minuman di dalam tin, so semua tu banyak gula. Okay. Kedua adalah susu. Okay. Susu ni baik untuk, orang kata susu ni baik untuk kesihatan, baik untuk pertumbuhan. Tapi bagi mereka yang dalam episod-episod kesedihan, episod-episod kemurungan ni, stop minum susu. Cuba lihat, bila tuan-tuan dan puan-puan tak minum susu, tak minum minuman bergula, tak minum susu, so lihat nanti apa yang akan terjadi kepada diri anda, sebab benda ni adalah berkaitan dengan hormon. So hormon ni dalam otak kita ni, hormon ni dia perlukan gula sebenarnya untuk activate dalam diri kita. Tapi gula yang diperlukan tu dia ada certain amount saja. Tapi kalau kita banyak sangat minum bergula, so amount bergula ni akan menyebabkan kita punya hormon jadi unstable. Okay? Kemudian makanan ketiga adalah daging. So daging-daging ni, so hopefully kita hentikan dulu. Okay? So ketiga ni 3 jenis makanan yang disarankan untuk kita hentikan sementara, ataupun kalau boleh hentikan terus, ataupun pengambilan itu ambillah secara sikit sahaja. Okay? Alright. So itu untuk diet, sebab diet ni nanti dia akan berkaitan juga dengan pengambilan makanan-makanan tambahan tertentu, omega 3. So nanti yang tu kemudianlah kita akan sentuh dalam perbincangan kita yang akan datang. Okay? So ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidur. Okay? Semak tidur kita. Okay? Bab mereka yang mengalami kesedihan, dalam keadaan kita sedih, cuba tengok kita, bila kita sedih ni bukan kita sedih begitu je. Otak kita akan mula berpusing, dia akan mula bertanya, mula bercakap, mula berfikir yang jauh-jauh sehinggalah kita tak tahulah ke banyak mana dah kita berfikir sehingga kita lupa untuk tidur. Okay? So pentingnya untuk kita tidur. That's why nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dapatkan buku kami yang warna hijau tu, menguruskan kemurungan, intervensi kemurungan tu, di dalam tu memang kita dah tulis, okay? Macam mana kita nak tidur, terapi tidur, sleep terapi, memaafkan ketika tidur. So macam mana cara nak tidur, nak membolehkan diri kita ni tidur. Tidur yang baik ataupun tidur yang berkualiti. Bukan kita tidur tapi tak berkualiti. Biasa kan kita dalam keadaan either kita sedih ataupun kita murung, either kita tak boleh tidur ataupun kita lebih tidur. Okay? Masa kita lebih tidur ni, kita tidur sebenarnya untuk apa? Kita tidur ni harapan kita adalah ketika kita bangun tidur, masalah tu selesai ataupun sakit yang kita alami ni akan sembuh. Okay? Tapi bila kita bangun tidur tak sembuh, jadi menyebabkan kita tidur lagi. Okay? Tidur lagi. Okay? Dibuang. Isu ni kan banyak kan, buang kerja, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pendapatan, masalah sosioekonomi, masalah apa lagi, pergaduhan. So semua ni akan menyebabkan kita terjejasnya tidur kita. Bila kita tak tidur ataupun kita terlebih tidur, kita lihat diri kita. Kita akan rasa lebih tak bersemangat, lebih down, kita rasa macam kosong, kita rasa macam entahlah ya, tak tahu nak buat apa, kita blur. Okay? Kerana tidur ni penting. So tidur ni kalau kita tengok 8 jam tidur ni adalah satu kompartmen dalam kehidupan kita yang wajib kita lakukan. Tak kira lah kita ni tidur siang ataupun tidur malam. Kalau orang kerja malam dia akan tidur siang. Tapi normal kita semua ni akan tidur waktu malam. Okay? So pastikan tidur kita ni adalah tidur yang kita boleh tidur dengan baik, berkualiti. Okay? Terutamanya kita ni yang semakin berumur, okay? Penting sangat tidur ni. Okay? Kadang orang kata tak tidur, makin berumur makin tak boleh tidur. Ya juga. Okay? Bagusnya waktu kita yang tak boleh tidur ni kita gantikan dengan amalan-amalan kerohanian tertentu untuk backup dia, sebab kadang dalam keadaan kita mengamalkan amalan-amalan kerohanian, zikir, solat malam ataupun kita melakukan selawat ke apa, dia sebenarnya merehatkan diri kita. Yang penting adalah
badan kita dapat cukup yang rehat yang cukup. Okay? So tidur tu untuk memberi the whole badan kita ni rehat. Tapi bagi orang yang dalam isu ataupun sedang mengalami disorder tertentu, kadang-kadang keadaan ini tidak berlaku. Okay? So otak tetap berpusing, badan akan nampak seperti tidur tapi semua dalam diri kita ni sedang bekerja dengan penatnya. Okay? So kita pun sendirilah, kalau kita kerja siang hari, kita tak bagi diri kita rehat, apa jadi dengan badan kita, apa lagi otak kita, apa lagi yang hormon-hormon di dalam badan kita, seluruh sistem badan kita ni perlu juga untuk berehat. Okay? Alright. So langkah yang kelima adalah semak perut kita. Okay? Saya beberapa kali sebenarnya dapat klien yang dia tanya, okay, Cik Safwan, saya tak tahulah kenapa ya, saya ni susah betul nak membuang. Okay. Perut saya ni macam dia ketat. Okay. Dan kadang-kadang perut saya ni rasa tidak selesa. Okay. Kemudian kalau kencing saya akan macam malam saya satu dah susah nak tidur. Yang kedua, saya akan kerap kencing. Okay. Sedangkan saya minum air tu taklah banyak mana. Tapi saya akan bangun kencing, Okay. So semak keadaan perut kita sebab perut kita dia juga memberi signs kepada kemurungan. Okay. So susah nak membuang, okay. Keadaan perut kita yang rasa macam apa ya, kita rasa penuh ataupun kita rasa macam ketat. Okay. Dan kadang-kadang kita bila kita rasa macam tak selesa, okay? Nak kata angin, tidak angin, nak kata penuh, tak penuh. Okay? Kadang kita tak makan pun, tapi dia memberi efek kepada anggota di perut kita. So, make sure kita lihat. Okay, ini semua adalah tanda-tanda ataupun sign kita. Maknanya, kalau in case perkara ini berlaku, saya selalu sarankan kita minum air kosong dengan lebih banyak. Okay, ini untuk perut lah, maknanya dia ada sign yang kepada kemurungan. So kalau kita tak uruskan di sini, perut ni kan penting, dia ada organ-organ penting dalam proses pencernaan, proses penghadaman, okay, yang akan memberi tenaga, yang akan memberi kekuatan ataupun energi kepada hormon-hormon yang lain. So pentingnya perut ni kita jaga, bukan perut tu maknanya perut tu ke depan, bukan, tapi dia akan rasa. Okay. So kadang-kadang keadaan kita sedih kan kita boleh rasa, ataupun keadaan kita yang dalam keadaan kita stres kan kita boleh rasa yang perut kita ni macam juga turut stres. Okay. That's why saya selalu sarankan minumlah air kosong sebanyak-banyaknya, makanlah buah-buahan pun banyak. Okay, buah-buahan yang baik, anggur ke, watermelon, okay, jambu, tak kisah. Yang penting kita boleh memberi kesegaran ataupun ketenangan kepada perut kita ni. So elakkan makanan-makanan yang junk food ataupun makanan-makanan yang diproses. Diproses ni kan banyak kan kita hari ni, tambah waktu PKP kemarin, terlalu banyak makanan diproses. Makanan diproses ialah bukan makanan yang dia masak secara alami, tapi dia telah dimasak. So makanan diproses, di dalamnya akan banyak yang namanya either dia banyak gula, banyak garam, apa lagi Ajinomoto. Tiga ni adalah pengawet. So dia perlu dibanyakkan supaya barang ni tahan lama. Okay? That's why kalau kita makan, kita ada tendensi untuk dapat penyakit-penyakit lain. Kemurungan ni bukanlah bila kita makan tu kita akan terus murung, tidak. Dia akan datang dengan mungkin sakitan-sakitan yang lain. Darah tinggi, kencing manis, perut kita rasa senak, perut kita rasa tak berselera ataupun kita rasa tak selesa. Ketidakselesaan ini akan menyebabkan kita rasa was-was, kita rasa bimbang, kita rasa stres dan kita mungkin akan rasa kenapalah perut aku jadi macam ni. Dan kita akan createkan elemen-elemen kepada yang namanya kecederaan emosi kita. Okay? Baik, saya cuba untuk tengok komen ya.
Kalau ada komen, kalau tak ada komen, saya tak jawab. Okey. So kalau ada soalan silakan tuan-tuan dan puan-puan. Sekitar ada beberapa minit lagi ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya berkaitan dengan 5 langkah ni. So 5 langkah ni, ingat tadi adalah yang pertama, semak amalan keagamaan kita. Yang kedua, lihat juga kita punya apa nama tadi? Okay, amalan agama. Yang pertama ialah lihat amalan agama kita, amalan kerohanian kita. Yang kedua, tengok fail-fail lama kita. So, fail lama ni dia perlu sebenarnya sebaiknya tuan-tuan dan perempuan, kalau memang nak menyemak fail lama ni, semaklah dengan profesional. Sama ada kaunselor ke, psikologis ke, ataupun kalau dengan psikiatris memang dia akan menyemak. Okay? So, carilah orang-orang ni yang boleh membantu kita. Sebab waktu kita semak fail lama ni, dia akan banyak trigger kepada kehidupan kita. So dalam kehidupan kita ni mungkin ada perkara-perkara yang kita telah pendam lama, kita dah tolak lama ke bawah, tapi sebenarnya dia beri impact pada kehidupan kita. So kita kena explore. Once kita explore, dia akan trigger. So trigger ni akan mengembalikan, sama ada dia mengembalikan trauma-trauma kita, ingatan-ingatan kita, so kita semakin trauma. So penting kalau boleh mengorek fail lama ni bersamalah dengan profesional. Okay? Ada soalan, Assalamualaikum. Macam mana nak menyelesaikan masalah ibu bapa yang suka bergaduh? Adakah sebab faktor keturunan keturunan? Okey. Keturunan kot ya. Okey. Macam mana nak selesaikan masalah ibu bapa yang suka bergaduh? Okey. Adakah sebab keturunan? Masalah bergaduh ni bukan sebab keturunan, okey. Kalau either dia bukan keturunan. Okay, yang penting dia bukan keturunan. Cuma apa yang dilihat. Okay, kalau saya lah, okay, bila saya mengendalikan kes-kes yang macam ni, sebenarnya dia adalah apa trauma yang tersimpan. Okay, trauma yang tersimpan ni dia akan mencetuskan yang namanya episod-episod tadi. Either dia memang tak tunjukkan secara jelasnya kemurungan, tetapi dia carry on, dia membawa murung yang lama. Maknanya dia ada fail lama, yang fail lama ni dia tak ketahui. Kita ni ada orang yang macam ni, ibu bapa suka bergaduh. Mesti salah seorang, dia takkan dua-dua yang akan bergaduh kan. Kalau dua-dua bergaduh, maknanya dua-dua ni mungkin ada peristiwa lama yang berkaitan. Tapi mostly dia salah satu. Okay? Kalau bergaduh pun mungkin ni event yang lain, ni event yang lain. Okay. Cara dia, ketika kita kecil melalui proses kehidupan ni, kita tak tahu di mana yang kita lihat dan di mana yang kita perhatikan dan apa yang kita capture daripada kehidupan. Okay? So benda yang kita capture ni, ada yang kita capture, so dia kan pengalaman, so semua pengalaman, semua pembelajaran ni kita capture. Tapi benda yang kita capture ni, ada benda yang kita capture, dia hilang. Ada benda yang kita capture, dia tersimpan. Ada benda yang kita capture, kita carry sekarang. Okay. Benda yang kita capture dan kita carry, ini normally kita boleh tahu dan kita boleh sedar. Okay. Ada benda yang kita capture tapi dia tersimpan. Yang inilah isu dia. Okay. Perkara ni, dia melibatkan trauma. Kehidupan kita ni, saya selalu sebut, kita ni, kenapa kita tak sama macam kita awal dulu, kita ada limiting belief tertentu dalam kehidupan kita ni, kerana kita ada trauma sepanjang ni. Trauma yang kita tak sedar. Trauma yang terpendam. Okay? So, trauma terpendam ni, kadang kita macam, when kita tak ada orang yang profesional yang boleh sama-sama untuk menggali, kita ni, kenapa ya? Contohlah tuan-tuan dan perempuan, ni bab pergaduhan, tapi saya nak cerita trauma ni. Contohlah, kita ni, katakanlah kita bawa kereta contohnya. Pernah tak tuan-tuan dan perempuan yang bawa kereta berlaku aksiden, tapi aksiden tu dulu, okay? Tapi sekarang bila dah besar, dah pandai dah bawa kereta, dah ini kan, tapi bila sampai certain keadaan kita rasa macam kenapa ya tangan berpeluh, kenapa jantung berdebar-debar, ataupun kita pernafasan kita tu
turun naik, kita macam kita tak tahu kenapa. Okay? Yang ini kalau kita boleh cari balik fail lama kita bersama-sama dengan terapi, sebenarnya kita akan jumpa di mana peristiwa ni. Sebab tu ada satu pembelajaran ataupun satu kelas nama dia Dynetic. Dalam Dynetic ni adalah dia mencari engram. Engram ni ialah apa yang lekatan-lekatan lama yang jadi. Okay? So di sini dia akan either kalau kita akan buat balik proses yang nama dia terapi memaafkan, terapi memulihkan, terapi penerimaan, so acceptance. So kalau tuan-tuan dan puan-puan yang belajar mindfulness, dalam mindfulness dia ada nanti yang nama dia acceptance. Kita mindful, when kita mindful kita akan sampai dekat satu rasa yang kita acceptance. So kita terima keadaan ni, so kita terima dia sebab dia dah berlaku, cuma kita akan move on. Okay? How to help my friend with love her love. Okay, loved one. Dia tengah depressed. Okay, alright. So apa saya nak buat? Saya bagi langkah 5 je kan. Okay, so saya jawab yang ni lah. Hopefully boleh membantu. Okay, the first, kalau dia masih depresi yang awal, apa kita boleh buat adalah kita offer diri kita untuk mendengarkan. Okay, tak apa, aku tahu kau saya dah bagi support saya. Okay, alright. Tak apa. Kita mesti, langkah yang pertama adalah kita firstnya kita mendengarkan. Kita mendengar ni jangan cakap macam ni. Aku akan tolong kau, aku akan bantu kau. No. Okay. Kalau saya mencadangkan tuan-tuan cakap macam ni. Tak apa, aku ada untuk kau, aku akan dengar, aku sedia untuk dengar pada bila-bila masa yang kau perlukan, aku ada untuk mendengarkan. Kau boleh kongsikan dengan aku apa saja untuk aku dengarkan. Okay. Waktu kita dengar, kenapa saya sebut jangan bagi tolong? Sebab tolong ni dalam keadaan kita yang kesakitan ataupun kita dalam keadaan yang teruk, kita memang akan cuba untuk mengharapkan pertolongan. So kita bila ada orang beri wording untuk tolong, so dia satu harapan yang besar sebenarnya. So kalau dah tolong, in case lah kita kan ada limit. So kita bukan boleh tolong setiap masa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan mereka yang mengalami kemurungan, dia akan ada rasa murung ni yang paling tinggi pada tengah-tengah malam, waktu yang sunyi. So siang-siang dia boleh tengok orang, dia boleh bekerja, dia boleh keluar lagi. Tapi bila dia seorang, waktu ni, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, so waktu yang macam ni, macam mana kita nak memberi sokongan atau support yang baik kalau kita nak tolong dia betul-betul. So kita kata kita akan dengarkan, kita sedia untuk mendengar, sedia untuk berkongsi. Okay. Waktu sedia mendengar berkongsi ni, please lah, okay? Tolonglah jangan beri nasihat-nasihat yang sebenarnya dia dah tahu. Okay? Kau ni bersabarlah, kau ni jaga diri, kau ni kena kuatkan diri. Benda tu sebenarnya dia dah tahu. Okay? That's why kita dengar dulu. Dengar apa dia nak cerita. Mendengar ni adalah satu proses terapi. So dengar dan kita respon sikit. Dengar, okay, apa lagi yang kau nak luahkan semua. Okay? Itu satu. Yang kedua, kalau dia biasa orang depresi ni dia akan senang sedih dan menangis. Biarkanlah dia menangis. Kalau boleh, tak perlu sebenarnya kita sediakan tisu di awal. Kita kan, masalah kita adalah kita suka sangat bila orang menangis ni, bila kita dengan kita beranggapan bahawa orang yang menangis ni kita dah berjaya. Wah, aku dah berjaya untuk terapi dia, aku dah berjaya untuk tolong dia. Sebenarnya tak. Okay? So kita kena tengok balik. Menangisnya terapi untuk dia. So kita kena let them untuk menangis. So jangan mudah-mudah beri tisu. Okay, biarlah dia menangis, dah keluar hingus ke apa, kita dah rasa macam dia agak tak selesa ke apa, baru kita offer tisu. Dan dia start nak menangis ni, kadang-kadang kita ni gabra, kita ni risau. Alamak, menangis pula. So kita make sure berilah dia menangis. So menangislah depan kita sambil dia berkongsi. Itu satu peluang untuk keterangan. Yang lain-lain tu nanti tengok isu ni apa yang nak dibuat. So bincang sama-sama. So kena tahu dulu. Okay? Step by step lah. So kita kena tengok juga nanti tahap kemurungan ni tahap mana. So kalau awal, in case perkara tu masih awal, seminggu, so make sure kita boleh beri dia satu sokongan. Ajak dia keluar ke, ajak dia jalan-jalan ke. Okay, yang penting
bawa dia keluar daripada keadaan isolate ataupun keadaan keseorangan ataupun keadaan yang tertutup, keadaan yang gelap gelita. Okey, supaya dia nampak ada cahaya-cahaya lain yang masih ada. Okey, itu soalan saya lah. Itu jawapan saya untuk soalan yang Miao 4857. Okey. Alright, so berapa lama? Berapa lama masa dia ambil untuk mengatasi kemurungan? Berapa lama nak diambil? Okey. Berapa lama bergantunglah kepada individu tu. Okey, penolong ataupun psikologis, counselor ataupun psikiatris, dia boleh tolong, dia boleh bantu. Kita semua boleh tolong dia. Tapi yang nak pulih, yang nak berubah, yang nak sembuh adalah orang itu sendiri. Okey, saya ada klien yang makan masa bertahun-tahun pun. Okey. Dan kalau dah satu makan masa bertahun-tahun dan kemungkinan untuk berulang-ulang kembali itu pun mungkin tinggi ataupun mungkin senang terjadi kepada diri dia. So, saya tak ada jawapan yang mengkhusus berapa lama dia akan sembuh. Tapi yang penting, kemurungan ni boleh dirawat, kemurungan ni boleh dipulihkan. Kemurungan ni dia penyakit emosi yang boleh dipulihkan dengan semangat, dengan mengikut segala yang diberikan. Kalau dia memang perlu makan ubat, silakan makan ubat. Cuma kalau saya sebenarnya ubat ni kita kena hopefully kalau kita boleh tolong daripada awal. So daripada awal kita tolong dia supaya dia tak perlu makan ubat antidepresan, ubat-ubat yang berkaitan dengan kemurungan ni. Sebab ubat ni implikasi dia akan menyebabkan dia kadang dia bukan pakai satu ubat, kadang dia antidepresan untuk mengurangkan, menstabilkan keadaan kemurungan dia. Tapi dalam masa sama, kalau dia masih mengamuk, dia masih tak boleh jaga diri dia akan makan 2-3 jenis ubat yang diberikan oleh doktor. So ubat ni kadang-kadang memberi dia rasa tidur sepanjang hari, macam mana dia nak kerja. Okay? Mungkin dia tak bertenaga, so nak kerja macam mana, nak urus anak macam mana, nak urus kehidupan macam mana. So inilah implikasinya ubat-ubatan. Tapi hopefully kita tolonglah di awal semungkinnya supaya dia tidak pergi sampai makan ubat. Tapi kalau dah makan ubat, biarkan dia makan ubat, so teruskan makan ubat. Selama masa sama kita berilah sokongan, dorongan kepada dia untuk terus pulih. Okey. Lagi ke soalan, okey, kalau tak ada, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah sedikit sebanyak maklumat yang saya berikan pada tuan-tuan ni supaya kita dapatlah membantu, paling tidak saya selalu sebut, untuk diri kita dan untuk keluarga kita dulu. Okey? Sebab kesedihan, depresi ni semua kita melaluinya. Tapi kita jaga supaya dia tidak keluar terlalu jauh ataupun dia tidak mengumpul terlalu jauh. So kita kena pastikan di awal-awal kita telah pun uruskan dengan baik. So insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berminat sebenarnya untuk mengikuti bengkel kami. So kita ada bengkel untuk ambilan bulan Julai, yang mana dalam bengkel ni selama satu hari penuh secara online, kita akan ajar pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat terapi-terapi menguruskan. So dalam ni saya bagi tips-tips, cuma nanti dekat dalam kelas kita akan lebih lagi memahami dalam perspektif orang yang mengalami kemurungan. Kita ni kadang-kadang kita belajar, semua orang belajar. Cuma kita belajar cara orang normal belajar. So bila cara orang normal belajar, kita tak cuba untuk memahami perspektif mereka yang mengalami kemurungan. Bila kita tidak ada dalam kasut dia, kita tak dapat rasa. Bila kita tak dapat rasa, kita tolong tu yang namanya penerimaan tanpa syarat tu, yang tidak bersyarat, tu rasa tu tak ada. Bila rasa tak ada, kita senang sebenarnya misunderstood. Okay? Sebab corak pemikiran mereka yang mengalami kemurungan dan corak pemikiran mereka yang belum alami kemurungan, dua corak pemikiran ni sangat berbeza. So orang penolong bantu dia, kaunselor ke, terapis ke, yang tidak memahami di dalam kasut dia, biasanya kita akan bagi cadangan, saranan ataupun kerja yang mengikut perspektif orang normal. Bila kita mengikut kita, biasanya yang ini akan agak terjejas sebab kita kena faham perspektif dia. So bila kita faham perspektif dia, mudah sebenarnya untuk kita menguruskan atau untuk kita membantu dia. So kita akan jumpa pada 25 Julai 2020. InsyaAllah pada tuan-tuan dan puan-puan yang nak ikuti dalam bengkel ni nanti
dia bengkel walaupun online, tapi tuan-tuan dah dapat buku rujukan yang kita beri lebih awal. Kemudian dia ada e-book tugasan. So tugasan ni biasanya kita akan bagi 2 minggu sebelum kelas, yang mana tuan-tuan dan perempuan ni akan menjadi klien pertama. Okay? So untuk belajar, so tuan-tuan jadi klien. So ketika tuan-tuan jadi klien, so tuan-tuan akan melalui semua terapi-terapi yang ada di dalam e-book tersebut. So masa kelas kita akan bincang dan kita akan kupas dan kita akan tengok kemenjadian setiap terapi-terapi yang kami telah garapkan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Okay, berapa yuran bengkel? Yuran bengkel untuk sehari ni RM96 untuk ahli, RM106 untuk bukan ahli. Okay. So kalau tuan-tuan dan perempuan yang nak ikuti, nanti saya akan masukkan maklumat di bawah ni. Kalau di saya masukkan dekat Instagram dululah ya. Okay. Ataupun boleh lihat pada slide ni, di bawah tu ada nombor hubungi HQPK ni. So nanti tuan-tuan dan perempuan boleh WhatsApp kami. So nanti kita akan beri maklumat lah. Okay. So saya type di ni dulu ya. Okay. So saya dah type di Instagram. So boleh kliklah dekat link tersebut. Kalau di Facebook sekejap lagi saya akan berikan. So hopefully kita akan jumpa. So insyaAllah sebab kemurungan ni adalah perkara yang common berlaku dan kita perlu untuk buat rawatan semula. Okay, itu saja untuk malam ni. Lebih kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Kita sama-samalah menggali lagi maklumat, menggali lagi idea untuk kita share kepada seramai mungkin orang supaya semua orang boleh mula untuk memahami dan ambil cakna tentang kemurungan ini. So insyaAllah kita jumpa lagi malam besok untuk tajuk yang seterusnya. So nanti lihat-lihatlah di page kami, okay, Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia Official di sana. Like-lah di page sana, nanti kita akan berikan maklumat untuk tajuk malam besok. So insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.